Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani wa shrah bi sadri wa sta'mil bihi jasadi bi hawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala pada malam ni kita dapat sambung lagi pengajian kita kitab Risalah Al-Mahid lil Mubtadi'in. Baik, kita sambung terus. Risalah Al-Mahid lil Mubtadi'in, umur haid. Kita berhenti dekat umur haid. Masing-masing yang ada kitab tu pakat-pakat buka segera. Cari dekat umur haid. Umur haid, darah yang keluar melalui kemaluan seorang wanita, itu dihukum haid sekiranya berusia sekurang-kurangnya setelah genap 9 tahun qamariyah. Minimum umur haid adalah 9 tahun qamariyah. Itu minimum. Dimaksudkan dengan setelah genap berumur 9 tahun adalah masuk tahun ke-10. Masuk tahun ke-10. Atau kira-kira setelah melepasi usia 3,186 hari. Jika kita mengirakan umur tu, kita kira umur tu mengikut hari. Umur kanak-kanak perempuan tadi tu mengikut hari. Maka pada umurnya 3,186 hari. Ataupun 9 tahun qamariyah. Tengok dalam kurungan itu, jika dikira setahun, 354 hari kali 9 tahun. 354 kali 9. 354 kali 9. Kenapa 354? Kenapa tak 365? 365 adalah tahun kiraan syamsiah. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai tu tahun 2023 tu adalah setahun tu 365. Tapi kalau qamariyah, Muharram, Safar, mengikut Hijriyah adalah 354 aja. Maka genap 9 tahun, 354 kali 9. 354 hari kali 9 adalah 3,186 hari. Maka pada usia dia 3,186 hari, maka genaplah ataupun cukuplah 9 tahun qamariyah. Ini bermakna usia sekurang-kurang haid
adalah apabila mencapai hari yang ke-3187. 3186 tu masih lagi duduk dalam 9 tahun. 3187 tu dah keluar 9 tahun dah. Dia masuk hari yang pertama tahun yang ke-10, iaitu masuk hari pertama pada tahun yang ke-10. Maka bermulalah minimum umur sekurang-kurang haid dah ada dah. Boleh dah. Umur sekurang-kurang haid. Oleh kerana penentuan sama ada 29 atau 30 hari dalam sebulan mengikut bergantung kepada anak bulan, nampak anak bulan ke tak nampak anak bulan ke pada bulan Qamariyah ni, bergantung sama ada 29 hari atau 30, dan beberapa faktor yang lain atau faktor-faktor yang lain. Maka ianya apa faktor yang lain? Antara faktor yang lain ni dia ada jam tu. 354 hari ada berapa jam, ada sedikit faktor-faktor yang lain. Makanya ianya yang 3186 ataupun 3187 tadi, ianya berkemungkinan akan bertambah sehari atau 2 hari dalam setahun. Mungkin dia akan bertambah lah sehari atau 2 hari dalam setahun, kerana faktor anak bulan tadi, faktor nampak anak bulan tak nampak anak bulan tadi tu. Maka dengan itu ada sedikit perbezaan lah dalam penentuan minimum, sekurang-kurang minimum umur sekurang-kurang haid. Okey. Jadi jika ataupun mudah untuk kita faham gini. Untuk mudah kita faham gini. Sekurang-kurang umur haid adalah apabila genap 9 tahun, apabila seorang kanak-kanak itu telah hidup selama genap penuh 9 tahun, maka masuk sahaja tahun yang ke-10, hari yang pertama, itulah sekurang-kurang umur yang boleh dikatakan haid jika keluar darah pada waktu itu. Okay. Tiada had umur bagi penamat. Tiada had umur penamat bagi haid yang kita panggil menopause. Dia tak ada had umur. Maka haid boleh terjadi selama mana seseorang itu masih hidup. Selagi seorang tu masih hidup, maka dia boleh datang haid. Dia tak ada umur maksimum. Umur minimum ada iaitu 9 tahun Qamariyah. Umur maksimum tak ada. Selagi perempuan itu hidup dan ada darah menepati ciri-ciri darah haid, maka dia haid. Walaupun umurnya 100 tahun sekalipun. Walaupun. Jadi tak ada had maksimum lah. Tak ada. Bagaimanapun, itu pendapat mu'tamad. Pendapat yang kedua dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, umur haid adalah 62 tahun Qamariyah. 62 tahun Qamariyah. Ini bermaksud jika seorang itu berumur 62 tahun Qamariyah ataupun genap 60 tahun Syamsiah. Kalau tengok kad penalan dia tu, 60 tahun dah. Kalau kad penalan dia tu 60 tahun, umur dia sebenarnya 62 tahun Qamariyah. Setiap 30 tahun 30 tahun Syamsiah bertambah setahun dari segi tahun Qamariyah setiap 30 tahun. Maka 60 tahun Syamsiah bersamaan dengan 62 tahun Qamariyah. Jadi kalau dia tengok kat surat bergana dekat kad penalan dia tu, dia dah umur dah sambut hari jadi umur 60, maka ketahuilah sebenarnya dia dah 62 tahun mengikut kiraan Qamariyah. Jika dia telah melebihi 62 tahun Qamariyah,
Keluar darah juga, darah itu bukan lagi haid walaupun cukup syarat dan sifat-sifatnya, mengikut pendapat yang kedua. Tapi mengikut pendapat dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang pertama tak ada had. Macam dalam kitab yang saya tulis tu, tak ada had. Dianya tak ada had. Okey. Itu pada mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i ada dua lah. Ada dua. Kadang-kadang apabila lebih umur 62 tahun tadi tu, darah yang datang tu sampai tak boleh nak kira dah, terlalu complicated sangat, maka boleh digunakan pendapat kedua dalam mazhab, iaitu lebih 62 tahun Qamariyah, darah yang ada adalah istihadah semua, semayang aje lah. Boleh pakai pendapat. Tapi yang terbaik kita kekal dengan pendapat mu'tamad, iaitu selagi cukup syarat maka dia adalah haid, walaupun lebih 62 tahun Qamariyah. Itu mazhab Syafi'i. Pada mazhab Hambali, maksimum dia 60 tahun. Maknanya apabila umur 60 tahun Qamariyah ke atas, keluar darah, dia bukan haid lagi walaupun cukup ciri-ciri pada mazhab Hambali. Pada mazhab Maliki lebih lagi, iaitu umur 70 tahun. Oh, lagi banyak. Jika dia berumur 70 tahun ke atas Qamariyah, maka selepas daripada itu bukan darah haid lagi walaupun cukup syarat dan ciri-cirinya mengikut mazhab Maliki. Dan mazhab Hanafi 55 tahun. Jika berumur 56 tahun ke atas, keluar darah walaupun cukup ciri-cirinya, pada mazhab Hanafi ia bukan lagi haid, dia adalah istihadah. Itu perbezaan. Yang mu'tamad adalah mazhab Syafi'i, iaitu tak ada had. Okey. Sambung lagi. Penentuan umur haid adalah berdasarkan pemerhatian dan istiqra', yakni kajian para ulama. Istiqra' ni boleh kita kata juga sains. Sains boleh juga. Ataupun kajian para ulama. Maknanya penentuan umur haid sama ada minimum atau maksimum, dia tak ada, dia adalah kajian. Dia adalah kajian para ulama. Ini kerana tiada nas yang qat'i tentang perkara ini. Tiada ayat Quran, tiada hadis yang menerangkan tentang minimum ataupun maksimum darah haid. Tak ada. Maka bila tak ada, ulama kaji. Maka di sini terdapat kelonggaran dari segi ketepatan dalam penentuan 9 tahun itu. Dari segi minimum. Dari segi minimum, oleh kerana tak ada qat'i, tak ada nas, tak ada ayat Quran kata, Nabi kata 9 tahun tepat, tak ada gitu. Oleh kerana ianya kajian, kajian dia para ulama, maka dalam menentukan minimum 9 tahun tu ada kelonggaran dari segi ketepatan dalam penentuan 9 tahun itu. Ada kelonggaran. Bukan tepat-tepat 9 tahun. Para fuqaha, ahli fiqh, berpendapat tidak mengapa jika tidak sempurna tepat-tepat 9 tahun. Asalkan tepat-tepat 9 tahun yang saya tulis tu berapa? 3187. Tak semestinya tepat-tepat 3187 hari. Tak semestinya tepat-tepat 9 tahun. Asalkan kurang daripada 16 hari. Maknanya darah yang keluar tu bukan tepat-tepat 9 tahun. Yang nak kata sekurang-kurang minimum umur haid tadi tu kan 9 tahun. Oh, lagi 3 hari nak 9 tahun keluar darah, maka tak boleh kata haid. Sebab haid sekurang-kurang umur 9 tahun tepat 3187 hari tepat. Taklah sampai macam tu, sebab dia tak ada nas yang qat'i. Dia kajian para ulama. Maka jika begitu taklah tepat-tepat. Jadi ulama ambil
Iaitu jika kurang daripada 16 hari. 3187 tolak 16 hari. Kurang daripada 16 hari dan darah keluar lagi. Kalau nak kira, dia belum cukup, belum tepat-tepat 9 tahun lah. Boleh kata dia baru 8 tahun lebih, tapi dah nak hampir dah dengan 9 tahun. Tapi tak tepat-tepat lagi. Tiba-tiba keluar darah waktu itu. Bila keluar tu? Kurang daripada 16 hari. Kurang daripada 16 hari, 3187. Kalau kita ambil 3186, 3187 tu kan. Jadi kalau 3186 tolak 16, maknanya 3170. Jika dia keluar pada umurnya 3171, umurnya 3171 hari. Iaitu kalau kita kira dekat-dekat 9 tahun dah tu. Umur dia 3171 hari tu. Dekat-dekat dah 9 tahun tepat. Tapi belum masuk 9 tahun lagi. Tiba-tiba keluar darah kat situ. Adakah darah yang keluar tu dikira sebagai haid? Takkan tak boleh diskaun kot. Diskaun lah sikit. Sikit lagi nak 9 tahun. Maka boleh diskaun. Iaitu dengan syarat darah yang keluar tu sebelum jangan lebih, sebelum 16 hari. Yang tadi 3171 itu 15 hari. Kurang 15 hari daripada tepat-tepat 9 tahun. Maka boleh. Boleh dengan maksud darah yang keluar adalah darah haid walaupun belum tepat-tepat 9 tahun, tapi dah dekat. Dekat dia pula, dekat-dekat nak cukup 9 tahun tadi, tak sampai 16. Berapa hari? Jika darah mula keluar pada hari 15, pada hari 15, 23 jam, 59 minit, 59 saat. Ambil tu. Sebelum 16 hari lah tu. Sebelum mencapai sempurna genap 9 tahun. Sebelum 3187 hari tadi tu. Tolaklah. Masih dihukum haid jua. Sedetail itu. Dihukum haid jua. Kat mana para ulama ambil 16 hari ni? Ambil kat mana 16 hari ni? Para ulama ambil kat mana 16 hari ni? 16 hari ni para ulama ambil, dia gabungkan antara sekurang-kurang haid dengan sekurang-kurang suci. Sekurang-kurang haid adalah sehari semalam. Sekurang-kurang suci adalah 15 hari 15 malam. Nanti kita akan masuk bab tu. Jadi sehari tambah 15 hari 15 malam, maka 16 hari. Jadi 16 hari adalah sekurang-kurang kitaran haid. Jadi maka ambil daripada sekurang-kurang kitaran haid, iaitu 16 hari, menjadi angka untuk buat lebih kurang tu. Lebih kurang tadi tu, yang tak sampai 9 tahun tepat tadi. Ulama ambil kat situ. Istilah yang sering digunakan pada pengurangan ini, dia kurang 16 hari tadi tu, tak sampai 16 hari, kurang sebelum 9 tahun tadi tu, adalah 9 tahun takribiyah ataupun takriban, boleh juga. Yakni maksudnya lebih kurang 9 tahun. Lebih kurang pun tak main kurang aja. Kurang dia tu pun tak lebih 16 hari kurang tu. Tak lebih 16 hari. Bukan tahdidiyah ataupun tahdidan. Apa maksud dia? Tepat-tepat. Bukan sekurang-kurang umur haid adalah 9 tahun tepat. Saatnya, minitnya, jamnya. Tidak. Sebab apa tak ada itu? Kerana dia tak ada nas yang qat'i. Maka lebih kurang tu okey lah. Kurang sikit. Kurang sikit tu banyak mana? Jangan sampai kurang tu 16 hari waktu keluar darah. Okey. Kita telah terbiasa menggunakan kalender Masihi berbanding kalender Hijriah. Maka 9 tahun Qamariyah apabila ditukarkan kepada kalender Masihi, Januari Februari ini jumlahnya adalah 8 tahun 8 bulan 21 hari. Itulah 8821. 8 tahun 8 bulan 21 hari. Okey. Bermula dari tarikh yang ada pada surat beranak atau kad pengenalan.
Jadi maknanya anak tadi kalau tengok, kalau kita berpandukan kepada kad penalan, nak menentukan umur haid anak kita tu, maka kita tengok kad penalan dia berumur 8 tahun 8 bulan 21 hari. Jika sampai 8 tahun 8 bulan 21 hari, maka itu sebenarnya adalah 9 tahun qamariyah. Yang terbaiknya zaman sekarang ni dah ada kalender sebagainya, dah ada, kita boleh cek berapa hari bulan sebagainya, baik guna qamariyah jugalah. Baik guna qamariyah juga. Baik. Sedikit berkaitan perkara ni. Sebelum kita masuk, lagi, kita teruskan. Kita akan buat sedikit pengiraan. Macam mana pengiraan 9 tahun takriban tadi tu, sedikit pengiraan kita akan buat. Baik, tengok. Tengok. Kita tengok pengurangan tadi. Tepat umur 9 tahun qamariyah di sini. Tepat 9 tahun qamariyah. Darah yang keluar sebelum 9 tahun qamariyah. Jika darah tu keluar selepas 9 tahun qamariyah, itu adalah haid. Macam mana kalau darah keluar kurang daripada 9 tahun qamariyah? Kita kira ke belakang. Enggak maksud kira kod belakang tak cukup, kecilkan lagi. Baik, umur dia tepat 9 tahun. Qamariyah adalah di sini. Tapi darah yang keluar sebelum, iaitu dia keluar dekat ni 17. Ini bukan hari bulan Hari bulan mana ada kira kod terbalik. Ini hari. 9 tahun qamariyah tepat sini. Tapi darah keluar 17 hari sebelum tepat 9 tahun qamariyah, maka darah yang keluar ni bukan haid. Kita panggil darah fasad pun boleh, nak panggil istihadah pun boleh, darah rosak pun boleh. Yang penting itu bukan haid. Sebab dia kata tadi 15 hari 23 jam 59 minit 59 saat. Dia kena dalam waktu itu. Jadi jika darah keluar di sini 9, cukup syarat-syarat, katalah 5 hari, maka 5 hari ini adalah haid. Walaupun dia tak cukup 9 tahun lagi. Itu maksud yang kita bahas tadi. Baik.
jika darah tu keluar, macam mana kalau darah tu keluar sebelum lagi 18 hari sebelum genap 9 tahun, 17 hari sebelum bersambung darah tu, 16 hari, 15 hari, 14 hari keluar. Maka kalau nak kira di sini sempadannya iaitu 16 hari. Darah yang dalam 16 pun ada, darah yang luar 16 pun ada. Yang kita tahu jika darah keluar dalam 16 hari sebelum genap 9 tahun, darah tu adalah haid. Jika sebelum pada itu, darahnya bukan. Macam mana kira ni? Maka kata keluar gini kan, 5 hari. Maka 2 hari ni dua hari ini bukan haid. Kita letak fasad, darah fasad, darah rosak, darah istihadah. Dan 3 hari yang dalam tu, 3 hari adalah haid. Maka jika begini keadaannya, perempuan ini, kanak-kanak ini telah baligh. Maka sebelum 2 hari sebelum genap 2 hari duduk di luar 16 hari ni, duduk di luar, iaitu hari yang ke-17 dan 18, bukan haid. Dalam tu haid. Sikitlah kata perkara ni. Dan perkara ni sebenarnya kita tak perlu panjang-panjangkan lagi, sebab dia hanya berlaku sekali sahaja pada setiap orang. Itu pun bukan setiap orang akan berlaku darah yang keluar sebelum sebelum 9 tahun. Boleh kata kita nak cari itu payah, tak jumpa cari. 1000 orang mungkin seorang aja yang keluar sebelum 9 tahun, dan sebelum 9 tahun tu pun ada beberapa hari aja, kurang daripada 16 hari sebelum tu. Tak jumpa kita cari. Jadi kita tak perlu panjangkan lah, tak perlu panjangkan bahasan tu. Baik, sambung lagi. Banyak kisah-kisah menarik yang diceritakan oleh para ulama dalam penentuan 9 tahun sebagai sekurang-kurang haid. Banyak kisah para ulama ni. Okey. Antaranya mereka pernah menemui seorang nenek yang paling muda, yang berumur 21 tahun. Nenek tu umur 21. Apabila diselidiki, pada usia 9 tahun, nenek tadi tu, umur 9 tahun, nenek tadi telah datang haid. Dan dinikahkan oleh ayahnya. Umur 9 tahun datang haid, ayahnya nikahkan. Setelah berumur 10 mengandung dan melahirkan anak perempuan. Sama seperti ibunya, anak perempuan yang lahir tadi, anak itu mula datang haid pada umur 9 tahun juga, ikut maknya. Dan dinikahkan juga lepas tu. Kena kahwin pula dengan ayahnya, kahwinkan dia juga umur 9 tahun. Jadi mak dengan anak sama. Keluar haid umur 9 tahun, kahwin umur 9 tahun. Mengandung setahun selepas berkahwin dan melahirkan anak juga. Sama dia dengan mak dia. Mak dia kahwin-kahwin, umur 9 tahun keluar haid, kahwin-kahwin. Tak lama pada tu dapat anak. Kita ambil setahun selepas itu dapat anak. Anak dia perempuan, anak dia pun kahwin umur 9 tahun sebab keluar haid umur 9 tahun. Kemudian kahwin juga, dapat anak lagi. Jadi kalau kita tengok 999 tadi campur 99 18 tahun, campur waktu mengandung, waktu begitu begini sikit, maka jadilah ia nenek ketika berumur 21 tahun. Allah, hai. Mudanya nenek. Mudanya nenek. Nenek umur 21. Silat-silat cicit umur 31 dah ada cicit. Umur 30 ada cicit. Kalau jadi perkara yang sama. Baik. Sedikit kita bincang.
adakah syarak membenarkan berkahwin umur 9 tahun ni? Kita bincang sikit pasal tu. Sebab apabila dicetak cetakan kedua, maka sebaran karangan saya ni, sebaran dia agak luas. Bila dibaca oleh ramai orang dan bahasanya pun agak mudah je, maka bila ramai orang baca, antara mereka yang baca tu mengatakan, apa kahwin umur 9 tahun? Boleh ke kahwinkan 9 tahun? Dia duk bayang anak dia umur 9 tahun. Maka saya ambil peluang kat sini nak panjangkan perbahasan tentang haid, keluar haid, kahwin, belum datang haid, kahwin, hukum hakam yang berkaitan dengannya. Yang pertama, syarak membenarkan perkahwinan dilakukan walaupun belum baligh. Tu kena terima tu. Tu hukum Islam. Itu hukum Islam. Syarak membenarkan perkahwinan dilakukan walaupun belum baligh. Maknanya umur 8 tahun, 7 tahun, 6 tahun boleh. Boleh kahwin. Ada syarat-syarat tapi boleh kahwin. Sah perkahwinan. Cuma jangan salah faham. Sebab ada orang yang mencari kelemahan Islam, dia mengatakan Islam ni apa? Apa ni, kahwinkan budak-budak tak kerti apa lagi. Ini hukum syarak. Allah yang menurunkan hukum syarak ni melalui Rasulnya. Maka sebab Allah yang cipta kita, arkiteknya, engineernya, semua Allah buat kita, maka Allah tahu kehidupan kita macam mana, maka dia letakkan hukum hakam. Undang-undang di Malaysia, ada beberapa negeri umur 16 tahun. Kebanyakan negeri umur 16 tahun. Ada negeri umur 18 tahun baru boleh kahwin. Jika kurang daripada tu tak boleh kahwin. Jadi itu undang-undang. Adakah undang-undang tu boleh dibuat? Boleh. Kadang-kadang undang-undang tu tak ada hukum syarak, tapi dihadkan undang-undang itu atas sebab-sebab tertentu. Maka boleh. Pemerintah dia ada kuasa untuk buat undang-undang. Jadi kalau undang-undang negeri itu 16 tahun boleh kahwin, tunggu 16 lah kahwin. Hukum syarak tetap juga, tak balik lagi pun boleh kahwin. Itu hukum syarak. Cuma dia ada syarat. Kanak-kanak yang belum balik hanya dibenarkan kahwin jika diwalikan oleh wali mujbir, dia panggil. Sebab kita tahu dalam perkahwinan wajib ada wali. Wali boleh ayah, boleh datuk, boleh pakcik, bapa saudara, boleh anak saudara, boleh sepupu. Dia ikut turutan. Jadi wali ni boleh ambil banyak. Tapi dalam masalah mengahwinkan anak yang belum baligh, mesti wali tu, nama wali tu mujbir. Apa maksud wali mujbir? Kita biasa sebut, tapi apa maksud wali mujbir? Wali mujbir adalah ayah dan datuk sahaja. Maknanya perkahwinan kanak-kanak yang tak baligh lagi tak boleh dilakukan, tak boleh diwalikan oleh wali pakciknya, pak saudara, anak saudara lain, tak boleh. Dia wali hanya ayah dan datuk. Dengan maksud, jika ayah dia dah tak ada, meninggal, ataupun ayah dia jadi gila, ataupun ayah dia sebagainya, tak boleh jadi wali, maka baru datuk dia boleh jadi wali. Bukannya ayah dan datuk, ayah je yang boleh jadi wali untuk mengahwinkan anak yang tak balik lagi. Cuma kalau ayah tu tak ada ataupun tak mampu untuk jadi wali, maka waktu tu datuk boleh jadi wali. Hanya dua ni je boleh, yang lain tak boleh. Padahal wali boleh, orang lain boleh, bapa saudara boleh, tapi tak boleh dalam masalah kahwinkan kanak-kanak yang belum balik. Bila kita sebut hanya wali mujbir, iaitu ayah dan datuk, perasan tak maksud mujbir tu berasal daripada perkataan ijbar.
Jabbar. Apa maksud dia? Paksa. Wali mujbir ni maksud wali paksa. Iaitu mereka yang ini wali, ayah dan datuk tadi berhak mengahwinkan anak atau memaksa anak dia ataupun cucu kalau dia tu datuk yang belum baligh tanpa perlu meminta izin anak itu. Dipaksa. Ini hukum Islam. Ada orang yang membantah. Biasanya puak-puak liberal. Ini hukum. Tak semestinya kita buat. Tapi itulah hukum. Sebab tu Malaysia buat 16 tahun baru boleh kahwin. Tak ada masalah. Itu pun kena masuk mahkamah. Ada tempat kena masuk mahkamah dulu. Mahkamah benar kan baru boleh kahwin. Tak ada masalah. Cuma hukum jangan tolak. Iaitu boleh kahwin walaupun belum balik lagi. Mungkin kita kata budak-budak lagi. Ya, budak-budak tu zaman kita. Zaman dulu mungkin budak-budak tu umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun dah besar. Umur 9 tahun tu dah macam budak umur 15 tahun sekarang. Dari segi tubuh badan. Dan boleh jadi akan datang budak jadi besar-besar. Boleh jadi. Maka hukum tetap hukum. Tak nak buat tak apa, tapi jangan tolak hukum. Kenapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengahwinkan anaknya Siti Aisyah radhiyallahu anhuma dengan Nabi SAW pada umur 6 tahun. Siti Aisyah 6 tahun, bukan dengan permohonan ataupun meminta izin anaknya. Nabi sendiri. Walaupun Sayyidatina Aisyah kahwin dengan Nabi umur Sayyidatina Aisyah 6 tahun, tapi bila Sayyidatina Aisyah keluar haid, barulah ayah dia serah dekat Nabi. Maknanya dah balik. Sebab haid menandakan balik. Balik ada dosa pahala. Haid menandakan dah boleh kalau nak kandungkan anak. Dah bersedia untuk mengandung. Dari segi fizikal. Dan dah ada dosa pahala dah pun. Ayah tak tanggung dah. Jadi walaupun kahwin awal, tapi diserahkan kepada suami ketika balik. Dia macam cop awal. Cop dulu. Cop dulu. Tak boleh serah ketika belum balik. Cuma kahwin aja awal. Itu syarat dia. Begitu juga para sahabat antara Zubair. Zubair telah menikahkan anaknya dengan Qudamah ketika anaknya belum balik lagi. Sayyidina Ali bin Abi Talib menikahkan anaknya Ummu Kalthum dengan Sayyidina Umar Al-Khattab ketika anak Sayyidina Ali tadi ni, Ummu Kalthum tadi, belum balik lagi. Semua perkahwinan yang saya sebut tadi tidak berlaku dengan kehendak dan keizinan kanak-kanak tu, kerana kanak-kanak tu kecil lagi, terlalu muda untuk diminta keizinan. Maka dia seumpama memaksa lah. Sebab tu nama wali mujbir, wali yang boleh memaksa. Jadi peristiwa ni menunjukkan keharusan seorang bapa menggunakan kuasa wali yang ada padanya untuk menikahkan anak gadisnya walaupun belum balik lagi. Cuma tak boleh serah kepada suami, serah bila anak kanak-kanak tu dah balik. Tapi ada syarat-syarat lain lagi. Antara syarat-syarat lain lagi adalah tak boleh ada unsur-unsur permusuhan antara wali dengan anak. Tak boleh ada unsur-unsur permusuhan. Wali tu memang marah dengan, tak suka anak dia. Dia tak ada unsur-unsur tu. Dan antara lain, yang nak dikahwinkan tu mesti sekufu dengan anak tadi tu. Dan antara lain, yang nak kahwin tu dengan budak tadi tu mesti mampu untuk bayar mahar. Dan berapa sebab alasan-alasan yang lain lagi lah. Dan mungkin boleh masukkan perlu mendapat keizinan daripada mahkamah. Kita boleh buat. Okey. Jadi kita dapat faham kat sini bahawasanya kisah yang kita baca tadi, yang dia mengahwinkan anak dia umur 9 tahun, malah kalau dia kahwinkan anak umur dia 7-8 tahun sekalipun, sah perkahwinan, tapi dengan syarat yang mewalikan adalah wali mujbir, dan hendaklah yang diserahkan anak tadi setelah balik. Umur 9 tahun kalau balik, balik lah. Kalau umur 10 tahun balik, bagi umur 10. Umur 11, 11 lah. Apa maksud balik? Keluar haid.
Okey, sedikit bahas. Kalau macam tu, bagaimana anak yang telah baligh? Adakah tak boleh paksa? Anak yang telah baligh, bapa dan datuk tetap mempunyai kuasa untuk memaksa juga untuk kahwin, walaupun anak tadi dah baligh. Cuma sunat memohon izin anak tadi, nak kahwinkan ni. Okey ke tak? Sunat minta izin anak dia tadi, walaupun dah baligh. Sebenarnya wali mujbir ni, memaksa ni, wali yang memaksa ni, wali yang ada kuasa untuk memaksa ni, pada anak perempuannya yang tak baligh lagi ataupun dah baligh. Cuma ketika anak tu tak baligh, tak payah minta izin, malah izinnya tak laku pun. Tapi kalau anak tu dah baligh, sunat, tak wajib, sunat minta izin ataupun tanya sebagai tanda penghormatan. Dan begitulah kata Imam Nawawi dan imam-imam yang lain mengatakan, jika perempuan itu diam, tak jawab, maka itu tanda setuju dan sebagainya. Okey. Sikitlah sebab ada orang tanya. Mengikut kajian, beberapa kajian contemporary, percampuran kanak-kanak lelaki dan perempuan yang kerap akan mempercepatkan pengeluaran haid bermula. Ya, antara faktor yang menyebabkan kanak-kanak perempuan tu keluar haid awal, contohnya umur 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. 12 tu dah lewat dah. 9, 10, 11 tahun. Apakah faktor yang keluarnya awal? Awal lah 9, 10 tahun. Antara faktor adalah faktor genetik, faktor keturunan. Antara faktor lain adalah, ini kajian. Bila sebut kajian, boleh disangkal lah, boleh ditolak. Kajian pula contemporary, yang baru-baru, mendapati pencampuran di antara lelaki dan perempuan yang kerap akan mempercepatkan pengeluaran haid bermula. Contohnya, dia sekolah bercampur lelaki perempuan. Daripada kecil, umur 7 tahun dah campur lelaki perempuan. Duduk bertepuk tampar, budak-budak duduk main tenteng sekali, duduk main anak patung sekali. Malah kalau di kampung-kampung dulu, duduk mandi sungai sekali. Laki mandi sungai, telanjang gitu aja. Perempuannya, kawan ini duduk masak kata ni, main pondok-pondok, main kahwin-kahwin dan sebagainya. Oleh kerana percampuran tu berlaku pada umur 7 tahun, 8 tahun. Percampuran tu maksud berkawan lah. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun keluar. Dia seumpama cepat keluar haid sebab dia awal-awal dah dikelilingi oleh lelaki perempuan tadi tu. Kalau dia sekolah, mungkin dia buat grup tu ada lelaki ada perempuan, dah terbiasa bercakap dan sebagainya, maka antara faktor mempercepatkan pengeluaran haid tu, tahun tu 9 tahun, 10 tahun dah keluar. Tapi kanak-kanak yang belajar asingan, contohnya dia tak ada main dengan lelaki, dia duduk rumah aja, masuk sekolah pula, sekolah asrama perempuan semua, dia lambat keluar haid. Ini kajian. Dan antara kajian juga adalah, jika kanak-kanak perempuan tadi dia cepat berdikari, kat rumah dia, bapak dia tak ada, mak dia ada tak apa, perempuan, bapak dia tak ada. Bila ayahnya tak ada di rumah, ketika dia dalam proses pembesaran umur 7, 8, 9 tahun, maka dia lebih cepat berdikari. Maka dengan tu cepat keluar juga. Cepat keluar, tak ada ayah. Tapi kalau ayah dia ada sekali, jadi lambat sikit keluar. Gitu, itu kajian. Antara kajian juga yang dibuat, kalau ada orang lelaki asing dalam rumah tu, duduk sekali dalam rumah tu, maka cepat keluar haid juga. Maksud cepat tu 9, 10, 11. 9, 10, 11. Maksud cepat. Jika ada lelaki asing, maksudnya lelaki yang boleh kahwin lah, tapi budak tak kahwin, tapi yang boleh kahwin. Mungkin duduk dengan sepupu, mungkin duduk dengan lelaki asing. Malah kalau lelaki asing tu bapak tiri dia sekalipun, mengikut kajian,
mereka yang duduk bersama bapa tiri, ayah tirinya, cepat keluar haid. Sebab asalnya bapa tiri tu bukan bapa betul. Walaupun tak boleh kahwin, tapi bukan tak boleh kahwin kerana darah. Tak boleh kahwin kerana dia berkahwin dengan maknya. Maka dengan sebab kajian tadi tu menyebabkan cepat berlaku. Jadi kita dapat faham gini. Cepatnya matang perempuan kanak-kanak tu menyebabkan haid keluar cepat. Gitulah. Cara kematangan tu mungkin bercampur lelaki perempuan. Mungkin, tapi kalau kita tengok pun memang orang kanak-kanak perempuan dia lebih cepat matang berbanding dengan lelaki. Cepat. Lelaki ni lambat matang. Kadang-kadang umur 14 baru matang. Tapi kanak-kanak perempuan dia lebih cepat matang. Kalau lagi cepat dia matang, maka lagi cepat darah haid tu keluar. Ini kajian. Ini kajian. Kajian pula contemporary. Baik, habis. Sambung lagi tak? Pukul apa dah? Boleh sambung lagi? Kita sambung sikit lagi. Tanda baligh. Tanda baligh. Sambung. Tanda baligh. Baligh membawa maksud sampai umur. Baligh membawa maksud sampai umur, yakni sampai umur yang layak dikenakan kewajipan syariat seperti solat, puasa, haji, menuntut ilmu fardu ain dan sebagainya. Jadi bila sebut baligh, maksudnya dia diberati, dia mukallaf lah. Dia diberati untuk solat, wajib buat, tak buat berdosa, puasa, menuntut ilmu dan sebagainya. Ianya juga diberati dengan dosa pahala. Dia ada dosa pahala dah lah. Terdapat 3 keadaan yang menyebabkan seseorang itu dikatakan telah baligh. Ada 3 keadaan seseorang itu telah baligh. 3 keadaan. Jadi perkara ni salah satu daripada 3 perkara, maka dia baligh. Yang pertama, perempuan yang keluar haid pada usia 9 tahun qamariyah seperti yang telah disebutkan sebelum ni, yang kita bincang sebelum ni, keluar darah haid pada usia 9 tahun qamariyah takribiyah yang kita bincang sebelum ni, maka dia telah haid lah. Dia telah haid dan dia telah baligh. Yang kedua, keluar air mani bagi lelaki dan perempuan ketika berumur sempurna 9 tahun. Menurut Syaramli, 9 tahun tahdidiyah bukan takribiyah. Sama ada lelaki atau perempuan, jika dia bermimpi ihtilam, kemudian keluarnya mani, sama ada lelaki atau perempuan, maka balighlah lelaki atau perempuan tu. Cara untuk baligh kedua. Cara kedua untuk baligh. Yang ketiga, sempurna umur 9 tahun. Sempurna umur 9 tahun apa? Sempurna umur 15 tahun. Bukan 9, 15 tahun. Secara tahdidiyah, tepat-tepat. Sama ada bagi lelaki atau perempuan apabila tidak keluar haid dan tidak keluar mani mengikut kesepakatan ulama. Jadi kalau perempuan tak keluar haid umur 9, 10, 11, 12 sampai umur 15, habis je genap 15 tahun, masuk je tahun yang ke-16, hari pertama tahun yang ke-16, maka perempuan tadi telah baligh walaupun tak keluar haid, walaupun tak pernah mimpi. Dia panggil baligh dengan umur. Begitu juga lelaki, jika dia bermimpi pada umur 9 hingga 15 tahun, maka balighlah dia. Tapi kalau tak bermimpi 9 sampai 15 tahun, masuk je hari pertama umur 16, dia telah baligh. Lelaki tadi baligh dengan umur, kata. Baligh dengan umur. Bukan baligh dengan mimpi ataupun keluar mani. Baik. Lelaki baligh dengan cara ihtilam, iaitu mimpi atau berangan yang biasanya berpunca dari imajinasi. Itu biasa lelaki baligh dengan cara mimpi tu. Kalau yang baligh dengan cara mimpi, mulalah ada bayangan, imajinasi, bayangan dulu, lepas tu tidur, tu yang jadi mimpi. Bayangan dan imajinasi pula boleh dipupuk yang biasanya berpunca daripada apa yang dicerap oleh penglihatan. Zaman media sosial sekarang ni
cepat sangat. Budak-budak pun dah tengok dah. Maka apa yang dia cerap, kadang-kadang nak tengok benda lain. Nak tengok Cocomelon, pergi tengok melon yang lain. Kadang-kadang jadi gitu. Dia ada iklan-iklan. Maka pening budak tu. Pening. Bila dia pening, maka malam tidur tu termimpi-mimpi. Maka itulah terjadi mimpi tadi tu. Asal usul tu. Macam mana boleh mimpi? Dek kerana itulah lelaki apabila balik, visual mereka aktif. Mata aktif. Tengok tu, tengok ni, tengok tu. Bila balik. Malah mungkin sebelum balik pun dah aktif. Lebih-lebih lagi zaman langit terbuka dan maklumat di hujung jari sekarang ni, lagi-lagilah budak-budak cepat cerap dekat melalui penglihatan. Cepat dia mencerap apa yang dia lihat, kemudian dia fikir, kemudian boleh balik. Jadilah dia balik dengan cara mimpi. Baik, sambung lagi. Pepatah mata keranjang juga biasanya digunakan untuk lelaki, bukan perempuan. Sebab visual lelaki, mata lelaki ni memang aktif. Tengok tembus kata. Yang biasa bukan pada yang tidak dapat mengawal penglihatannya, terhadap perempuan kerana visual yang terlalu aktif dan tidak terkawal. Kerana itulah lelaki ni dengan sebab visual dia aktif tu, terlalu aktif, menyebabkan digelar mata keranjang, tak dapat nak kawal. Kerana itulah ada hukum dalam Quran memerintahkan lelaki untuk ghaddul basar. Istilah ghaddul basar adalah menundukkan pandangan. Dengan kita menundukkan pandangan, maka mata juga tertunduk sekali. Okey. Sambung lagi. Ini baca senang ni, baca sendiri boleh ni. Kanak-kanak lelaki yang keluar seperti ciri-ciri mani sebelum mencapai umur 9 tahun, ia dihukumkan sebagai najis, tetapi jika tidak lebih 9 tahun dihukum suci. Kanak-kanak lelaki, tetapi jika lebih 9 tahun dihukum suci. Kanak-kanak lelaki keluar macam ciri mani, umur dia belum mencapai 9 tahun. 3187 hari tadi umur dia tak sampai lagi. Lelaki. Tiba-tiba entah macam mana termimpi ada ciri-ciri mani yang keluar. Tapi tak cukup 9 tahun, maka yang keluar tu adalah najis. Dan adakah dia balik? Dia tak balik sebab bukan mani. Mani mesti 9 tahun ke atas. Tetapi jika lebih 9 tahun dihukum suci. Jika yang keluar dengan ciri-ciri mani tadi umur 9 tahun ke atas, kanak-kanak tadi, maka hukum suci, iaitu mani adalah suci. Mani adalah suci. Dan secara automatik budak tadi balik. Budak lelaki tadi balik. Jadi penentuan 9 tahun qamariyah tu sangat penting. Jika ciri-ciri mani keluar sebelum 9 tahun pada kanak-kanak lelaki, maka dia adalah najis. Tapi dia tak balik lagi. Jika lebih 9 tahun keluar ciri-ciri mani, dia adalah suci. Mani itu suci. Dan dia dah balik. Berbeza dengan punca perempuan balik, bukan dengan imajinasi. Perempuan balik dia tak boleh imajinasi, terbayang, tak ada apa pun, tak jadi balik dengan dia terbayang itu. Tetapi dengan hakikat sebenar, iaitu melihat darah yang keluar. Maka dengan melihat darah keluar, maka baliklah dia. Dan pastinya dengan terkejut bila keluar darah. Budak-budak ni keluar darah, terkejut, bimbang, risau, sedih, takut dan sebagainya ada. Darah, siapa seronok tengok darah? Okey, pertama budak-budak. Kerana darah bukanlah sesuatu yang seronok untuk dilihat atau dibayangkan. Maka kerana itulah perempuan lebih beremosi, yakni lebih perasaan tu lebih dalam kehidupan mereka berbanding lelaki. Kerana cara balik pun dengan cara emosi.
para penyelidik dia mengesahkan bahawa pengeluaran hormon boleh mempengaruhi juga pengeluaran endorfin yang berfungsi mengawal emosi dan mood. Lebih-lebih lagi ketika haid dan nifas. Jadi bila hormon tu keluar bagi orang perempuan, dia mempengaruhi endorfin. Endorfin ni dia mengawal emosi dan mood. Ketika haid dia ganggu. Bila ganggu, kerana itu emosi juga terganggu. Gejala yang biasa berlaku kepada perempuan wanita yang hampir haid. Ada gejala, dia panggil apa? PMS, tak silap. PMS. PMS. Premenstrual syndrome. PMS. Kenapa jadi itu? Sebab tadilah hormon tadi tu mempengaruhi endorfin. Jadi dengan sebab tadi itu menyebabkan mudah keletihan, mudah tersinggung, perut kembung, macam-macam jadi. Masalah jerawat, tak ada mood, selera makan bertambah, dan sebagainya. Sambung lagi. Adakah wanita mempunyai mani? Sebab tadi kata cara untuk balik yang kedua adalah jika perempuan tu keluar mani, mimpi keluar mani. Adakah wanita mempunyai mani? Ya. Suatu ketika Ummu Sulaim radhiyallahu anha, iaitu ibu kepada Anas bin Malik, datang kepada Nabi SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dalam menjelaskan kebenaran. Apakah wanita wajib mandi jika dia mimpi basah, yakni mengeluarkan mani?" Ummu Sulaim tanya Nabi. Nabi SAW menjawab, "Na'am, idza ra'atil ma'." Ya, maknanya dia wajib mandi apabila wanita melihat mani. Maknanya dia mimpi keluar dan lepas dia bangun tu dia melihat mani ada, hendaklah dia mandi. Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang pada waktu itu berada di samping Nabi, ialah suami dia kan, tertawa dan bertanya, dia macam tergelak lah. Apa wanita juga mimpi basah? Maksudnya adakah perempuan pun ada mani, keluar mani? Nabi SAW menjawab, "Fabima yushbihul walad." Ya, ada. Dari mana anak itu boleh serupa dengan ayah atau ibunya kalau bukan dari mani? Mungkin bahasa kita sekarang kita panggil bahasa-bahasa yang lain lah. Tapi secara umumnya perempuan juga ada mani. Okey. Sambung lagi. Bagi kanak-kanak lelaki, apabila baligh dengan cara genap 15 tahun, dilihat adalah keadaan terbaik untuk baligh. Ya, ni tak boleh nak kontrol pun. Cuma kanak-kanak lelaki yang baligh dengan cara genap 15 tahun, maksud tak mimpi, adalah keadaan yang paling terbaik untuk baligh. Kerana jika dengan bermimpi, kemungkinan aja, tak tuduh pun, berkemungkinan terdapat khayalan dan visual yang tidak elok di minda. Dia dah perhati dah, ada yang diperhati tu. Itu yang boleh mimpi tu. Itu boleh baligh awal tu. Okay. Pada usia yang sangat muda, umur 7, 8, 9 tahun, yang menyebabkan terbayang atau termimpi-mimpi sehingga terkeluarnya mani. Berbeza. Jadi maknanya kanak-kanak lelaki yang baligh yang terbaik adalah dengan cara genap umur 15 tahun tak mimpi-mimpi. Ini antara baligh yang terbaik. Baligh yang terbaik, iaitu baligh dengan umur. Kerana fikirannya masih lagi suci murni. Ayahnya jaga elok, tak bagi tengok benda bukan-bukan dan sebagainya. Bagus. Jika dia tengok awal-awal lagi perkara-perkara yang tak elok, itu jadi mimpi. Okey. Berbeza dengan kanak-kanak perempuan. Keadaan terbaik untuk baligh adalah dengan keluarnya haid seawal 9 tahun. Kalau boleh 9 tahun,
dah keluar dah haid awal. Itu yang terbaik untuk baligh bagi perempuan. Kerana membuktikan ianya sihat tubuh badan dan badannya, sihat tubuh badannya untuk mengandung serta mempunyai masa yang lama untuk bersedia setelah matang dari segi emosi dan kelakuan. Jadi badan dia umur 9 tahun dah bersedia untuk mengandung. Tiba-tiba kahwin umur, katalah kahwin umur 15, 16. Dah 10 tahun dah dia bersedia dari segi fizikal dan mental. Lagi bagus. Jadi maknanya kalau dia baligh umur 15, katalah tak keluar-keluar haid sampai umur 15. Tak keluar-keluar haid umur 15. Maknanya ada something wrong. Nanti payah nak dapat anak. Dan emosi dia belum bersedia lagi. Dan badannya juga, fizikal belum bersedia untuk mengandung. Kalau tiba-tiba keluar umur 16 baru keluar haid, maka memerlukan sampai mungkin 10-15 tahun lagi untuk badannya ataupun emosinya bersedia. Dan mungkin akan berlaku haidnya yang tidak teratur, menyebabkan payah nak dapat anak dan sebagainya. Kerana itulah dari segi orang perempuan, lagi cepat dia baligh lagi baik, kerana dia telah bersedia dari segi fizikal dan mental. Dan tak baik, tak elok jika dia baligh dengan cara umur. Maknanya berpenyakit. Tak elok tu maksud ada penyakit lah. Selain penentuan baligh berkait rapat dengan kewajipan ibadah, bila baligh wajib ibadah. Bila baligh wajiblah sembahyang, ibadah sebagainya. Selain penentuan baligh berkait rapat dengan kewajipan ibadah, ia juga berkait dengan muamalat. Seperti dengan baligh dibolehkan untuk tasarruf harta, termasuk sahnya jual beli, sahnya pemberian hadiah dan sebagainya. Kanak-kanak yang belum baligh, jual belinya ada masalah. Pendapat mutamat, jual belinya tak sah. Kalau dia bagi duit kat orang, tak sah. Kalau dia hibah, tak sah. Sebab dia tak baligh lagi, dia tak cerdik lagi. Pendapat yang kedua mengatakan jika dia jual beli sah walaupun tak baligh, dengan syarat amount jual beli tadi tu kecil. Mungkin kita kata RM10 ke bawah kot, maka sah jual beli sebab amount tu kecil. Tapi amount tu besar, maknya meninggal, dia dapat pusaka daripada maknya RM100,000, tiba dengan RM100,000 tu dia bagi pakat-pakat bagi kawan-kawan ni, dia pakat bagi orang-orang lain, maka tak sah pemberian tu kerana RM100,000 tu besar. Maka tak boleh, tak sah tasarruf, tak sah dia bagi. Sebab apa? Sebab dia belum baligh. Bila dah baligh, kalau dia bagi, sah bagi. Kalau dia jual beli, walaupun mahal jual beli tu, sah. Jadi penentuan baligh ni penting. Sebab dia ada bukan sekadar berkaitan dengan ibadah, puasa sebagainya. Dia juga berkaitan dengan jual beli. Jual beli, pemberian harta, hibah, menerima hadiah. Dia boleh terima hadiah sebab dia dah baligh. Kalau dia tak baligh, tak boleh terima hadiah. Dan sebagainya. Wallahu a'lam. Kita tangguh dulu. Kita sambung akan datang maksud darah keluar pula. Dah sejam dah. Maksud darah keluar. Kita berhenti dulu ya. Kita sambung akan datang insya-Allah pada hari dan waktu yang sama. Sudah ingin tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.